Baik saudara, itulah dia tadi selesai sudah ucapan dasar yang telah pun disempurnakan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Dan kalau kita dapat imbas antara intipati ucapan tersebut, Datuk Seri menyifatkan Pertubuhan Agong UMNO pada tahun ini merupakan platform yang terpenting buat UMNO sendiri dalam memperkukuhkan solidariti dan juga mencatur strategi dalam menghadapi pilihan raya umum ke-14 yang akan berlangsung pada tahun hadapan. Selain itu juga Datuk Seri menyentuh soal cabaran yang datang dari dalam dan juga luar parti yang perlu ditangani segala permasalahan yang timbul untuk membentuk mentaliti menang dan mengekalkan tampuk pemerintahan. Jadi untuk mendapatkan reaksi berkenaan dengan ucapan dasar tadi, bersama saya ketika ini saya perkenalkan Encik Zaki Muhammad yang merupakan perwakilan Kuala Kerai. Ya? Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik Encik Zaki, saya nak mendapatkan sedikit reaksi berkenaan dengan ucapan dasar oleh Presiden UMNO tadi yang memfokuskan kepada kesiapsiagaan dalam menghadapi pilihan raya mendatang ini. Ya, saya dapati ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden pada kali ini boleh menyentuh hati setiap perwakilan yang datang, dan sudah pastinya gaya ucapan, gaya penyampaian yang disampaikan dengan input-input yang baik ini boleh memberi kesan menyeluruh kepada seluruh ahli UMNO di peringkat akar umbi dan kepimpinan di peringkat bahagian. Dan saya pasti bukan setakat itu sahaja, bahkan sebilangan orang Melayu sendiri pun jika menilai dan memerhati ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden ini, dia akan membolehkan rasa kebertanggungjawaban UMNO demi untuk membela bangsa Melayu khasnya dan rakyat Malaysia umumnya. Jadi di sinilah kehebatan UMNO, dan Presiden UMNO telah menggariskan perkara-perkara yang boleh meyakinkan rakyat keseluruhannya. Ya, pastinya dalam nak menghadapi pilihan raya umum akan datang ini, pastinya kesetiaan daripada setiap perwakilan itu kita perlukan. Jadi bagaimana melihat orang kata untuk memastikan setiap perwakilan itu terus komited dengan perjuangan yang telah UMNO teruskan sehingga hari ini? Jika dilihat dalam konteks ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, secara terus terang Yang Amat Berhormat Presiden menyentuh tentang peranan puteri, peranan pemuda, peranan wanita dan peranan dari ahli-ahli UMNO keseluruhannya. Dalam masa yang sama, bagaimana Yang Amat Berhormat Presiden mengambil inisiatif untuk kali ini, ada ucapannya di akhir ucapan itu dibawa doa yang dibaca doa dan diaminkan oleh seluruh perwakilan, dan doanya itu boleh meyakinkan bahawa ketulusan hati Yang Amat Berhormat Presiden bagi membela rakyat, dan bagaimana jenterapati di peringkat akar umbi, perwakilan dan pemerhati yang datang akan balik ke kawasan masing-masing nanti dan mewawarkan bahawa ketulusan hati kerajaan UMNO, kerajaan pimpinan UMNO ini untuk membela rakyat. Dan sudah pasti perkara ini akan menjadi wasilah yang baik bagi meneruskan perjuangan UMNO membela rakyat dalam negara kita ini. Baik, terima kasih Encik Zaki daripada perwakilan Kuala Kerai kerana berkongsi pendapat dan juga reaksi tadi. Dan untuk itu kita akan serahkan kepada rakan penyampai saya yang berada di luar Dewan ketika ini. Andy Reza, silakan. Ya Zera, selain daripada apa yang telah anda kongsikan tadi, antara perkara yang turut ditekankan dalam ucapan dasar Presiden Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak adalah berkenaan dengan kepimpinan UMNO yang mengemudi tanah air pada masa ini adalah bersifat inklusif dan sering mementingkan kepentingan bangsa, agama dan juga kaum lain selaras dengan perlembagaan persekutuan. Dan juga antara yang turut ditekankan bahawa seperti yang kita semua tahu bahawa kepimpinan UMNO dalam kerajaan sentiasa berpegang teguh kepada prinsip keadilan seperti yang dituntut dalam agama. Ia bagi memastikan semua agama, bangsa dan kaum lain menerima kesaksamaan dan yang sewajarnya. Dan perkara itu jugalah yang menjadi elemen penting mengapa UMNO dan juga Barisan Nasional terus relevan dan juga diterima oleh rakyat Malaysia hampir 17 tahun, dan di mana semangat dan roh perjuangan bermula daripada peringkat akar umbi sehinggalah kepimpinan tertinggi UMNO terus berjuang untuk membela nasib dan juga meningkatkan pembangunan ekonomi dan juga seluruh aspek dalam negara Malaysia
Malaysia. Selain itu, kalau saya boleh kongsikan kepada anda semua, antara perkara yang turut ditekankan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak adalah berkenaan dengan gesaan rakyat Malaysia agar membuat pilihan yang bijak dan baik untuk memilih parti mana yang seharusnya mengemudi tampuk pemerintahan negara berdasarkan rekod dan pencapaian yang telah diterima oleh Malaysia selama ini. Semuanya adalah berdasarkan daripada hasil sumbangan UMNO dan juga Kerajaan Barisan Nasional sendiri. Dan bagi anda yang baru saja menyaksikan, antara agenda yang akan diteruskan selepas persidangan ditangguhkan pada jam 12.30 nanti adalah berkenaan dengan pembentangan penyata tahunan 2015-2016 dan juga pembentangan penyata kewangan oleh Bendahari Agong Datuk Seri Dr. Saleh Tun Said Keruak. Dan seperti biasa, selepas itu akan diteruskan dengan sesi perbahasan ucapan dasar Presiden meliputi aspek ekonomi, agama dan juga pendidikan, dan ini akan diteruskan sehingga jam 11 malam nanti. Segala perkembangannya akan kita kongsikan dari masa ke masa menerusi Berita Nasional RTM. Jadi teruskan bersama kami. Setakat ini dahulu lintas langsung dari PWTC. Kembali bersama Hani di Angkasa Puri. Hani. Baik, terima kasih Andy. Dan begitu juga Zahra sebelumnya telah pun membuat satu buah bicara juga bersama dengan perwakilan berkenaan dengan usul dan juga ucapan dasar daripada Presiden UMNO. Dan antara perkara disebut secara ringkasnya tadi berkenaan dengan disebut tentang pengkhianatan, perjuangan, peperangan, setia, bersatu, jangan tambah minyak ke dalam api. Okey, soal setia tadi tu di mana UMNO bertahan sehingga kini kerana amalan wala. Itu bermaksudnya nilai cinta kasih, kepatuhan, sumpah setia, taat dan juga bai'ah yang wajib diberikan kepada pemimpin yang sah, dan dalam konteks UMNO iaitu Presiden Parti, manakala bagi kerajaan ialah Perdana Menteri. Okey, dan pastinya ucapan yang diberikan itu juga sebagai satu pembakar semangat dan juga persediaan mental untuk kita menghadapi pilihan raya. Jadi kita masih lagi bersama-sama Profesor Dr. Kamarudin M. Said, dari Majlis Profesor Negara, dan juga Dr. Mazhar Ali, penganalisis kita, untuk kita berikan sedikit penggulungan dan juga sedikit kesimpulan daripada intipati bicara daripada Presiden UMNO itu tadi, sekaligus cara untuk kita mendepani pilihan raya umum ke-14, Prof dan juga Doktor, dan menghadapi cabaran utama masa ini iaitu liberalisme dan juga ekstremisme seperti mana pernah disebut oleh Timbalan Presiden UMNO malam kemarin. Jadi Prof, kita mulakan dulu. Saya mendengar sepenuh hati dan sangat teruja. Ya. Dan saya mencatatkan 10 poin keyword, Ya. kata kunci dia. Pertama, setia. Perkataannya digunakan wala, ya. Kemudian perkataan bersatu, perpaduan ummah. Ketiga, tangani tohmahan yang bijaksana. Kemudian keempat, Melayu tergugat. Dan Melayu tergugat ini juga merujuk kepada kedudukan raja-raja Melayu, Islam dan rakyat Melayu. Ya, ini yang tergugat. Kemudian kelima, jangan nasi menjadi bubur. Berhati-hati. Keenam, jangan menang sorak kampung tergadai. Ketujuh, kerjasama dengan PAS, satu yang sedang diusahakan, nampaknya akan positif. Kemudian tentang ada banyak unsur Islamik sekali ini, ya, unsur Islamik. Kemudian ada doa, ya. Kemudian disebutkan tentang PRU 14, langkah persediaan harus bermula sekarang. Dan ke-10, nasib anak cucu Melayu di tangan UMNO. Ditakdirkan UMNO kalah, apa akan jadi? Ya, dulu saya pernah menulis tentang diandaikan tiada UMNO, bagaimanakah kita sekarang? Ya, lebih kurang begitulah ceritanya. Tapi saya rasa intipati ini ialah supaya orang Melayu, penyokong UMNO menjadi rasional dan bijaksana. Itu rumusan saya. Ya, okey. Baik. Dan kita tahu sewajarnya bagi kita keseluruhan rakyat Malaysia dengan adanya pelan yang digagaskan oleh Perdana Menteri sendiri, iaitu dasar futuristik bagi memeta hala tuju negara untuk tempoh 30 tahun selepas 2020, iaitu Transformasi Nasional 2050, TN50, untuk tempoh 30 tahun yang akan datang. Okey. Berlangkah untuk melihat apa agaknya rupa bentuk bangsa kita. Kalau sekarang usianya 70, kalau 30 tahun lagi
lebih kurang usianya 103 tahun pada tahun 2050. Jadi inilah sebenarnya bentuk kesetiaan yang ingin kita sama-sama garapkan pada ketika ini. Jadi sebagai satu kesimpulan juga daripada doktor sendiri berkaitan intipati dan juga masa depan kita dalam menghadapi pilihan raya umum ke-14 ini. Ya, saya melihat secara keseluruhannya ada pembaharuan, ada harapan, dan ada wawasan dalam ucapan Yang Amat Berhormat Presiden bahawa dikala negara kita pada hari ini berdepan dengan cabaran luar dan juga cabaran dalam, nampaknya wujud pandangan-pandangan, wujudnya ekstremis dan juga perkembangan pemikiran liberal. Saya mengira ucapan harapan yang diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Presiden tadi, mesejnya dipahami oleh Akar Umbi UMNO, terutamanya kepada perwakilan yang bersidang beberapa hari ini, bahawa mereka perlu menentukan dan akhirnya mengambil tindakan di atas usul yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Datuk Presiden tadi. Dan saya percaya bahawa kematangan perwakilan dan juga kepimpinan dalam UMNO ini, saya menjangkakan cabaran-cabaran getih yang bakal dihadapi dan pilihan raya yang tidak lama, saya jangkakan boleh diharungi dan seterusnya membawa negara ini ke arah kehidupan yang lebih sejahtera dan juga lebih jaya. Saya harap begitu. Boleh diharungi pastinya. Ya, kita kena tangani dengan bijaksana segala keputusan yang dibuat. Yang paling penting juga bijaksana juga mendaftari sebagai pengundi, kerana kalau di dalam kalangan beli sendiri 4.5 juta yang belum lagi mendaftar sebagai pengundi. Jadi kalau anda ingin bersuara, inilah caranya sebenarnya. Jadi rakyat perlu bijak membuat pilihan dan juga menilai jasa sesehikmat UMNO yang menjadi teras kerajaan selama lebih 60 tahun sejak merdeka ini berdasarkan bukti-bukti rekod cemerlang yang dalam membangunkan negara. Pilihan menentukan kelangsungan kepimpinan UMNO. Mudah-mudahan mendapat sokongan dan juga dukungan majoriti rakyat melalui pilihan raya yang bakal tiba tidak lama lagi. Baik, sekian saja kita bawakan pada anda waktu ini langsung dari Perhimpunan Agung UMNO bersempena dengan apa yang diulaskan menerusi ucap pertama daripada Presiden UMNO sebentar tadi. Ini merupakan kemuncaknya juga sebelum pergulungan juga akan dibuat dan kita mengharap keputusan yang bijak akan dapat kita sama perolehi di penghujungnya nanti. Okey, meskipun kita sudah mencapai satu kesimpulan yang pendek pada waktu ini, tetapi mungkin Prof sendiri sebagai orang lama ingin memberi sesuatu titipan pesanan juga dan juga saranan kepada anak-anak muda dan juga generasi veteran yang ada pada masa sekarang, mengapa mereka perlu berkolaborasi dalam menentukan hala tuju negara kita. Jadi tadi saya bagi 3 perkataan. Betul. Ilmu, kearifan dan kalbu yang suci. Sekarang tambah 2 lagi, iaitu rasional dan bijaksana. Okey. Jadi itulah dia kata kunci yang boleh menjadi panduan kepada kelakuan politik kita. Dan semestinya bagi mereka yang sedang berada dalam pucuk kepimpinan, sewajarnya melihat kepada apa yang dimahukan oleh anak muda Dr. Mazlan, seperti mana disebutkan tadi, memahami aspirasi orang muda dan mereka sekarang ini, anak-anak muda ini bukan hanya setia kepada parti, mereka tidak setia kepada parti, tapi mereka terkesan kepada isu-isu yang berlaku. Jadi kalau kiranya kepimpinan itu bijak untuk menangani segala isu yang berlaku itu dan memberikan jawapannya segera, kerana kita tahu generasi muda memang adalah golongan mereka yang darah muda, jadi tak sabar nak tahu tentang sesuatu jawapan dan sebagainya. Jadi inilah waktunya untuk membuat tindakan yang sewajarnya mengikut kepada apa yang dimahukan oleh rakyat dalam konteks semasa. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Kamaluddin M. Said dari Majlis Profesor Negara yang juga merupakan seorang pemerhati sosial politik negara, dan begitu juga
Dr. Mazlan Ali, penganalisis yang sentiasa berdepan juga dengan pelajar-pelajar muda kita ni hampir hari-hari, dan diharapkan ya hasil dapatan yang dibawakan perbincangan bersama dengan pelajar-pelajar itu juga akan dibawa ke dalam medan perbincangan kita yang akan datang pula. Sebab masa kita masih lagi panjang nak menghala ke PRU ke-14 dan macam-macam lagi. Dan kita berakhir di sini. Dan kita boleh simpulkan juga di sini bagi anda yang berada di luar sana menonton kita mungkin dari kejauhan, boleh singgah ke Pusat Dagangan Jayapura kerana masih lagi belum berakhir ya Perhimpunan Agung UMNO ini, kerana untuk hari ini sahaja akan diadakan dan ditangguhkan perbincangan pada pukul 12 dan pada malam ini akan adanya jamuan makan malam Perhimpunan Agung UMNO, dan juga 2 Disember hingga 3 Disember akan berlangsungnya lagi Perhimpunan Agung UMNO 2016 dengan pelbagai aktiviti yang dilangsungkan di sana. Okey, baik. Kita berakhir di sini. Saya mewakili kru produksi untuk siaran langsung untuk hari ini bersempena dengan ucapan Presiden dan juga upacara menaikkan bendera di Pusat Dagangan Jayapura bersama dengan PAU 2016. Saya Hani Hamid. Jumpa lagi. Assalamualaikum.